Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada syubhat kesamaran yang tersebar di kalangan ahli kitab dan menuduh dengan kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah ajaran palsu sebab mengharamkan unta. Sebab mengharamkan unta. Sebab menghalalkan unta, silap. Kan? Kita unta halal ke haram unta? Halal, kan? Dia kata sejarah unta ni. Sebenarnya unta ni sejarah unta ni, kenapa unta diharamkan dalam Taurat sebagai hukuman. Sebelum tu tak haram unta ni. Ni ayat ni Nabi tahu. Yakub sakit. Dia ada dua pandangan kat sini. Satu pandangan kata Yakub sakit, nasihat tabib nak sembuh jangan makan daging unta. Itu tahtal asbab ke fawqal asbab? Luar asbab ke dalam asbab? Dalam asbab lagi. Kerana larangan doktor. Ada satu lagi pandangan, maksud maharrama Israel ala nafsihi itu maksudnya dia kalau dia sembuh dia bernazar. Tapi kita ambil pandangan dalam daurah kata bukan dia bernazar. Nasihat doktor, jangan makan. Kes sakit dia tak makan. Kes sakit dia tak makan. Kes sakit dia tak makan. Jadi bila tengok Yakub tak makan, kan? Yang heret benda ni jadi luar asbab ni lah Bani Israel sendiri. Dia kata, oh, keturunan Yakub tak boleh makan daging unta. Keturunan Yakub tak boleh makan daging unta ni dalam asbab ke luar asbab? Luar asbab, lepas tu tak boleh kejap lagu ni. Kan? Memandang-mandang dalam memantang ni, mengharamkan ni, pantang-pantang luar asbab, pantang-pantang ni, kalau sebut konteks keturunan, luar asbab lah di agama. Jadi memantang ni mana? Mengharamkan. Bahasa Melayu kata pantang, bahasa Arab kata mengharamkan. Sebab maksud haram, mengharamkan ialah memantang dalam konteks luar asbab. Kalau pantang konteks doktor bagi suruh pantang, tu bukan akidah. Kan? Mengaitkan tak boleh makan kes keturunan. Mengaitkan tak makan kes nasab tak bawa. Mengaitkan tak makan kes kata tawar ilmu. Itu semua agama, dua sebab. Wajib makan untuk batal akidah dia. Akidah betul dia wajib makan. Bila dia makan tu, betul akidah balik. Jadi jenis bagi betul akidah ni ialah makan. Batalkan pantang. Jadi kerana mereka memandang-mandang dalam memantangkan benda yang Allah tak pantang, Allah tak haramkan, mengharamkan Allah tak haramkan, mensabitkan keturunan, lalu Allah mengharamkan unta atas hukuman. Bila Injil turun, Injil kata halal unta. Kan? Mana Injil membatalkan pengharaman unta jadi halal. Tapi orang Yahudi dia ikutkan Injil. Tak, dia tak terima. Mana sepatutnya batal dah pantang tu, larangan tu, waktu haram tu batal dah. Bila Injil turun, tapi dia tak terima. Sampai zaman Nabi Muhammad diutus pun di Madinah masih orang yang tak makan daging unta. Sampai orang Arab Madinah pun terus ikut tak makan daging unta juga.
Kita tengok apa tu pada apa tu huraian ni dia kata dalam tafsir Jalalain diterangkan bahawa ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya kamu mengaku berada di atas agama Nabi Ibrahim, padahal ia tidak memakan daging unta dan susunya. Syekh Sa'di dalam tafsirnya menerangkan bahawa ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang menyangka bahawa penghapusan hukum tidak boleh terjadi. Oleh kerananya mereka kafir kepada Nabi Isa yang menghalalkan daging unta dan Nabi Muhammad SAW. Kullu ta'ami, semua makanan ni kana halal, asalnya halal. Kana tu asalnya, kana dahulu asalnya halal. Li Bani Israel, ke atas Bani Israel, illa, melainkan apa yang dipantangkan. Yang haram dipantang, bukan makna haram agama ni. Haram ni dipantangkan oleh Yakub, Israel Yakub. Haram ni haram tahtal asbab, bukan fawqal asbab, bukan luar asbab, bukan agama. Kalau agama ni tak mungkin Nabi ni buat patangan-patangan yang memana-mana, tak mungkin. Nabi ni hanya menerangkan apa yang telah Allah terangkan, kan? Nabi tak mana-mana dalam pengharaman ni. Nabi cuma baca apa yang Allah terus Nabi terang, hanya haram, hanya halal. Cuma Nabi Yakub ni dia memantangkan atas dalam kurungan dalam asbab. Kes sakit ala nafsihi, kes sakit. Jadi haram Israel ala nafsi ni akidah tak? Bukan. Dia bukan agama. Yang mereka heret kata keturunan dia tak boleh makan, hanya agama. Sebab itulah orang yang kata kita keturunan Wan tak boleh makan, kita keturunan ni tak boleh makan, kita keturunan apa lagi. Makna selagi mana dia tak makan, dia faham lagu tu, selama tu lah akidah tak betul. Sampailah dia mengaji, oh tak betul rupanya. Waktu pun dia batal makan, baru betul. Dia kena batalkan fahaman tu dengan makan. Atau dia kata saya tak makan, nanti ilmu saya tawar. Ada, kita pernah dengar kata lagu tu tak? Perok ada fahaman dia, ikan apa tapi perok ni ada fahaman dia. Ikan bau, tahu lah kita. Orang Perak dia ada fahaman dia, kan? Dia ada, setiap negeri tu ada fahaman dia. Sebelum diturunkan Taurah, min qabli an tunazzalat Taurah. Jadi Taurah bukan, Taurah tak haramkan lagi, Taurah tak turun lagi, dia mana-mana. Lepas tu turun Taurah, sebagai hukuman Allah pun mengharamkan unta. Jadi pengharaman unta ni pengharaman hukuman dipanggil. Dia kata Yakub pernah berpantang dari makan daging unta kerana beliau sakit. Dalam nota yang kita bagi kalau tengok dalam Telegram ni, tahtal asbab itu dalam Quran. Tahtal asbab ni benar, masih ruang lingkup bawah asbab, dibenarkan. Atau faktor sakit. Kita sakit, biasa apa kalau sakit buat apa kita tak makan biasa kalau sakit. Durian ke contoh tak. Sakit orak. Kita ni tahu dah, kita ni biasa waktu kecil manis kan. Tengok waktu kecil manis naik, tengok durian, tengok saja, teringin nak makan. Kenapa tak makan durian? Atas faktor sakit. Kita tahu kita makan tak boleh, kita ni waktu tahap kita ni tahap kritikal, kecil manis. Tengok saja. Satu tahta asbab ke fawqal asbab? Tahta bawah.
Masih dalam lingkungan bukan agama, dibenarkan. Atau kalau makan gatal, tak apa, tak makan. Atau tak lalu, tengok belut ni macam ular, tak lalu. Tapi kalau suruh kita tak tahu, tak betul belut makan, kita habis. Ada apa-apa dah. Sedap pula. Kita dulu pernah bagi nasihat kita, anak kita kan dia pernah gatal, kulit gatal, orang bagi nasihat, makan ni belut comel kulit. Kita beli. Kita tak lalu makan, anak kita siap. Dia makan dengan tulang, dengan gigit-gigit tulang. Kita tengok tak segeli dia. Kita geli. Oh, kalau dak perasaan. Hak tu agama tak geli gitu. Tak agama bukan. Dia dalam skop masih dibenarkan. Dia kata kekeliruan begini berlaku dalam masyarakat apabila apa yang dilakukan oleh Tok Guru dianggap sebagai serupa dengan Nabi. Kul katakanlah, faktu, maka datangkanlah Taurah. Tak percaya baca Taurah, tengok Quran. Dia boleh hak ni fakta boleh. Quran suruh tengok Taurah. Mana tu? Jadi akademik ni, ilmiah ni Allah aja. Tak percaya baca Taurah. Cara baca Taurah. Ni dakwaan. Ni dalil dia. Allah setiap dakwaan Allah bagi dalil. Tengok ilmiah. Fatluha, bacalah ia. Jika kamu adalah orang yang benar. Makna bercanggah dengan teks, tak betul. Nak tahu ajar kita. Serupa dengan teks, betul. Bercanggah teks, tak betul. Makna tu ajar kita, setiap perkataan, dakwaan, tengok serupa dengan teks, beza. Kalau serupa betul, kalau tak serupa tak betul. Sebab tu setiap dakwaan mesti ada teks. Itu ciri agama akhir zaman tu dah guna. Hak benar dah guna. Kalau tahu mana barang gelap. Esok kalau nak bangkit dengan gelap, pakailah barang gelap tu. Esok gelap bangkit. Kita tak sering, kita nak barang cerah. Istilah gelap-gelap ni, kongsi gelap, barang gelap, hubungan gelap, semua barang-barang yang tak bermasalah. Jika in kuntum shadiqin, jika kamu adalah golongan yang benar. Makna kalau bercanggah dengan teks, maka sesuatu yang diada-adakan. Gitu ya, kaedah. Hak kita ngaji semalam kan, Bashar. Bashar tu berkulit berbayang. Mana kalau ada orang cerita bercanggah dengan ni, mana bercanggah dengan teks, mana satu dakwaan yang diada-adakan atas nama Allah. Sebab lu asbab wahyu saja. Hak boleh cakap dia Allah boleh. Nabi pun bukan mana-mana, dia baca, dia tukang baca ya. Apa yang Allah dakwa. Kan? Nabi tidak bercakap atas nafsu dia bercakap atas apa yang Allah suruh dia sampaikan. Sifat mana-mana tak ada ke Nabi. Kan? Faman iftara, barang siapa yang mengada-adakan. Jadi dalam konteks agama ni, dia ada dua jenis. Satu ada, satu yang diada-adakan. Kita kena faham tu. Benda tu wujud. Satu ada. Maksud ada ialah ada dalam tulisan. Ada. Maksud diada-adakan tak ada. Ada pun bercanggah. Bercanggah dengan teks ataupun tak ada dalam teks, maka itu adalah iftara. Bercanggah dengan teks atau tak ada dalam teks, maka itu iftara dia bagi. Allah, atas nama Allah. Bohong. Min ba'di dzalik, dari sesudah itu. Makna dah bila kita baca teks bercanggah, kena ikutlah hak teks, tinggal hak canggah tu. Nak ikut hak canggah tu juga, faulaika humuz zalimun. Maka itu adalah orang-orang yang zalim. Zalim
Sebelum tahu tu zalim dah. Dah tahu nak pakai hak canggih juga. Zalim sungguhlah. Pakai hak serupa dengan teks lah. Serupa dengan teks. Jadi kalau kita tengok mana ilmiah? Cara kita ke ilmiah, cara wahyu. Cara wahyu ilmiah. Jadi ilmiah akademik ni wahyu aja kita. Dulu kita sebelum kita mengaji Quran ni, kalau Quran tak ajar kita, kalau tak ngaji Quran memang tak suka barang ilmiah ni. Bocor rahsia. Jadi kita tak suka hak kita faham ni dipertikaikan. Sifat manusia tak suka. Asal sifat kita sendiri Dulu mula-mula ngaji bila orang pertikaikan. Tak suka. Mula-mula perasaan tu. Sebab kita tak mengaji Quran dulu tiba-tiba orang pertikaikan kita. Hak kita faham. Rasa perasaan tu ada. Nabi aku ditawarkan unta. Ha? Sebab dia tak suka. Kalau dia satu sakit. Sakit. Sakit hati ya. Dia ada dua pandangan. Satu daurah, Muhammad Nabi tahu sakit. Dia sakit. Dalam ni ada satu pandangan kata dia sakit, lepas tu dia bernazar kalau sihat dia tak sewakan dia gonta. Dia tu atas nazar dalam skop syariat lagi. Atau atas sakit. Tapi ada ambil pandangan haknya Maulana senang. Mudah faham. Sakit dah tinggi. Ha? Sakit dah tinggi. Dah tinggi ke macam mana ke? Tak dengar tu. Mana? Jadi buat tidak berdasarkan teks kerana kita tak tahu itu lazim. Tapi bila kita dah tahu nak buat juga, tu zalim. Kita tak tahu benda ni canggih teks. Kita faham lagu tu. Lazim kita lagu tu. Termasuk diri kita ni buat dulu diri kita, masyarakat Melayu kita sendiri biasa kita faham dulu, baru cari baru betul salah. Sebab duduk masyarakat dia faham. Lepas tu tiba berlaku perbahasan ni benda tu salah. Memang perasaan kita sebelum kita ngaji Quran ni kita ada sensitif sikit dalaman. Kita tak ni cerita dalaman ni. Jadi kalau orang sensitif memang. Tapi Quran dia bawa kita pada tempat sebenar mana sepatutnya cara pengajian kamu ni perlu cara ilmiah. Gini. Mana dia betul balik. Mana sensitif tak bertempat ni salah sebenarnya. Sebab takut apa? Mana contoh jual beli hak ni tak jelas. Hak ni jelas. Nak jelas baru boleh jual. Hak ni jelas tak jelas boleh jual. Kita mana kita rasa lebih selesa untuk jual beli? Hak jelas. Kita depan tu ada polis. Kita nak lalu depan tu. Nak lewat tadi ada polis lewat. Kita suka cara kita jelas ke cara kita tak jelas? Nak dengan rotek tak hidup mana? tak hidup. Rotek mati pun lagi. Apa tu? Lesen tak ada. Tak ada pinggan tak pakai. Mana benda-benda yang kita tahu. Ni mesti kena saman. Tak say kita. Sifat manusia suka berurusan dengan jelas. Tapi fitrah manusia mula-mula sebelum ngaji wahyu ni, dia memang tu tak ada. Sentuh barang-barang hak faham dia. Walaupun tak jelas tak say dia. Masuk ke dia sendiri. Tapi bila mengaji Quran, kita tahu, cara lagu tu tak betul punya. Cara duniawi pun, sepatutnya kita cara duniawi pun suka cara jelas. Patut cara agama ni, mana berusaha cara jelas lah. Kul, katakanlah, sadaqallah, benar Allah. Fattabi'u, maka ikutlah millata Ibrahim. Ikutlah agama Ibrahim Hanif, yang lurus. Makna lurus ni bukan terlafaz saja, dengan makna sekali. Disebabkan masyarakat jahiliyah ni dia beragama tanpa teks, maka wajarlah terjebak dengan syirik. Kita pun kalau kita beragama tanpa teks, munasabah kita akan terjebak ke benda tu juga. Munasabah. Tak percaya, mengajilah Quran. Kita tengok banyak benda-benda yang keliru dalam masyarakat ni, tak ada teks. Beragama tanpa teks ni, bahaya. Sekurang-kurangnya Quran. Quran tu dah buka pintu dah. Kepahaman, barang punah ni apa dia. Kan? Selapih. Mengajar dia pula, makin jelas. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah adalah dia sebahagian daripada orang yang
terjebak dengan syirik. Orang yang musyrik. Makna nak nafikan Hanif yang Arab Mekah ni Hanif Ibrahim. Ibrahim Hanif sungguh sebab lafaz dan makna Hanif. Arab Mekah ni Hanif pada lafaz, bukan pada makna. Hak inilah kita bimbang sebelum kita kembali ke rahmatullah. Muslim kita ni, kita nak pada lafaz saja atau pada makna sekali? Pada makna sekali kena ngaji makna Quran. Kalau tak serupa, dia serupa. Tak serupa, biasa. Pada lafaz ni, semua sebelum ngaji Quran, masuk Iriana ni, nampak gaya yang kita ni sebelum ngaji Quran ni, pada lafaz saja Muslim. Pada makna belum lagi. Lepas mengaji, oh banyak benda tak betul ni. Sikit-sikit. Ada orang yang fitrah ni memang tak ada benda-benda lagu, tak terjebak langsung. Cuma dia tak faham lah. Kalau cerita benda tu salah, dia kata salah kali. Tak minat benda lagu tu. Cuma ada rasa macam salah. Tapi bila mengaji wahyu kata salah, patut pun kita rasa salah dah. Betul tak? Dia tak tahu terjebak benda lagu tu. Kalau beritahu dia tak serik. Kalau kata salah, nampak macam salah. Tapi dalam darah itu salah. Oh, patut kita tak minat mana. Barang tu pun salah sebenarnya. Tak suka dah. Kan? Bila benda wahyu beritahu benda tu salah. Oh lagi lah, tak suka. Ada orang terjebak dah tapi tak kuat mana. Bila beritahu salah, tu tinggal gitu. Ada orang lawan dulu. Lepas tu akhirnya mengalah. Oh silap juga. Tak patut lawan ni. Benda tak jelas. Ada orang tak usah tinggal sampai mati. Ada Abu Jahal contoh. Ada orang tak terlibat langsung benda tu. Bila Nabi beritahu, hak ni benar. Lama dah kita rasa hak ni benar. Ada orang terjebak sikit. Bila Nabi tahu benda ni salah, oh tinggal benda tu. Ada orang lawan dulu, Ikrimah Abu Jahal 20 tahun. Ada orang mati lawan. Rezeki masing-masing. Ada persoalan tentang Mekah ni dengan Masjid Al-Aqsa. Kaabah dengan Masjid Al-Aqsa ni mana dulu? Persoalan. Dia biasalah orang nak bangga Yahudi mesti dia kata hak dia dulu. Kan? Cuma tinggal lagi siapa yang buat? Siapa yang mula-mula bina? Kalau Kaabah ni kita faham dah Ibrahim. Kalau Masjid Al-Aqsa siapa? Tapak tu siapa buat? Dalam kajian kata dari Ibrahim juga. 40 tahun. Dia dah dalam hadis kalau anda hantar dalam satu kajian. Dan hujah kata Nabi Ibrahim juga ni benar sabar. Sebab beza dia 40 tahun ni. Mana jarak di antara Kaabah dengan Masjid Al-Aqsa ni 40 tahun. Tu jelas dah dalam Quran beritahu. Cuma beza dia berapa tahun? 40 tahun. Tapi siapa yang buat? Nabi Ibrahim juga. Dalam hadis sahih Bukhari 03363. Mafhumnya Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail bahawa Allah menyuruhnya untuk bina rumah masjid di satu tempat. Dan baginda menunjukkan di suatu tempat yang tinggi, tempat yang akan dibina masjid. Ini hujah-hujah dia. Dia ada buh dalam tu nanti anak share balik.
Kerana itu Masjid Aqsa dulu daripada Masjid Kaabah dulu. Kaabah tu dalam ayat ni kata Kaabah dulu, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang mula-mula yang dibina kepada manusia ni benar-benar yang dibakar di Mekah. Mekah tu Kaabah lah. Yalah, kalau kita kira itu kan, Ha. maksud apa ni, Nabi Ibrahim bina Kaabah tu Nabi Ismail kan. Ha. Nabi Ismail abang pada Nabi Ishak. Ha. Ishak adik kan. Apa dia? Nabi Ishak adik kan. Isa adik. Saya dapat itulah. Ha. Apa Cuma apa tu hak yang sumber kan. ha. Nabi Ibrahim bina Masjid Aqsa tu bersama Nabi Ishak. Allah lah. Allah lah. Boleh jadi, boleh Nabi jadi. Ibrahim bina Masjid Aqsa. Cuma yang masalah sekarang ni yang kita nak bawa lagi lah, dua-dua Nabi Ibrahim, ada kata Nabi Ibrahim. Masjid Al-Aqsa ada kata Nabi Ibrahim. Kaabah pun ada kata Nabi Ibrahim. Cuma pandangan kata sebelum Nabi Ibrahim lagi tu dia ada perbahasan juga dalam ni. Yang kuat Nabi Ibrahim sendiri. Yang kata-kata sebelum Ibrahim tu ada dah batu. Dia ada hujah dia untuk menyangkal. Dia buat hujah lain. Benda biasa ni ilmiah kan. Tak masalah pun sebenarnya. Sejarah kan. Sejarah. Kalau tak tahu siapa bina, cuma kita ni menghadap Masjidil Haram. Tak salah. Tak tahu sejarah Kaabah tu macam mana. Ni ada perbahasan saja. Yang ada Makam tu kaki tempat Nabi Ibrahim waktu nak buat waktu Kaabah tu kan, bukan kubur. makam tempat berdiri. sebelum tu kaum Turkum yang Ha? buat tempat ibadat tu tertibu. Lepas tu Ah. Allah hantarkan Nabi Ibrahim dengan Itu satu perbahasan. Dia ada ni dalam teks ni kita. Di tak salah tu. Tak masalah kita nak faham sama ada sebelum tu ke tak salah. Cuma kadang-kadang orang minat sejarah dia suka benda aku tu, dia gini. Masing-masing keluar fakta gini. Cuma haknya dalam ni kita terima lah ni, sebab ni hak ni memang dipanggil ayat khabari kan. Sesungguhnya yang mula-mula dibina rumah wudi'a lin-nas, diletakkan bagi manusia, ialah di Bakkah. Bakkah tu Mekah yang diberkati. Jadi kita boleh sebut Mekah tu berkat sebab Allah sebut. Dan panduan lil alamin, bagi semesta alam. Mana petunjuk ni, petunjuk kiblat. Ayat ini turun ketika ahli kitab mengatakan bahawa kiblat mereka lebih dahulu dibangun sebelum kiblat kaum muslimin. Ni lawan Muhammad lah ni kan. Lawan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah membantah ni, yakni bahawa rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Kaabah. Jadi Kaabah ni pada bahasa ialah satu yang timbul di tempat rata. Kaabah ni timbul, tempat rata dia timbul. Kaabah ni tempat rata dia timbul. Ka'bain apa? Ka'bain ni, Ka'bain. Apa Ka'bain? Buku lali. Rata timbul. Dulu Kaabah ni begitulah. Bangunan-bangunan dekat apa tu Mekah ni, Kaabah pada tinggi sekali. Lah ni ya. Takut tengok lah ni. Tengok keadaan tu. Tinggi-tinggi. Jaraknya 40 tahun. Jadi ada satu pandangan atas hasil kajian mengatakan bahawa dua-dua tu ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Cuma haknya tu barangkali lah. Bisa ada barangkali. Padanya fihi ayatun, terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya
Baru kena ada di antaranya, baru-baru ni. Di antaranya, padanya terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makam Ibrahim. Bukan kubur ni, makam ni. Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu, barang siapa yang masuk ke dalamnya, kana amina, adalah dia berkeadaan aman. Sebab zaman daripada Nabi Ibrahim lagi syariat tidak boleh dan tidak boleh ganggu, kacau, apatah lagi bunuh orang yang berada dalam Masjidil Haram. Hak Allah atas manusia, hak Allah atas sekalian manusia, iaitu salah satunya ialah hajjul baiti, wajib pergi ke Baitullah. Kasut bagi Allah ni tak apa nampak kan. Hak Allah atas manusia. Baru nampak tinggi tak? Hak Allah atas manusia. Wajib setiap manusia ni kena pergi hajjul baiti. Siapa dia yang kena pergi ni? Man istata'a, orang yang sanggup. Ilahi, kepadanya, sabila, perjalanan. Dalam huraian Dr. Basit, dosa-dosa besar. Mula syirik besar, 1. Syirik kecil, 2. Meninggalkan solat, 3. Puasa, tidak puasa, 4. Tidak menunaikan zakat, 5. Haji, maknanya tidak berniat untuk menunaikan haji, 6. Jadi haji ni, maksud sabila ni ialah bekalan. Dia kata kan, dia kata sabila ni makna dia bukan lihat pada bank kita, bukan lihat pada jumlah dalam bank kita, bukan dalam tambah haji, bukan. Sabila ni aset kita. Aset ni jual handset, jual laptop, jual kereta. Nilai dia harga tiket ke sana. Harga 10,000 contoh. Memang nilai tu memang boleh pergi haji. Maka kita ni orang yang mampu. Bukan dalam ada dia kotak harta, Dia adalah sebab-sebab aja dia halangan. Mana sebab mampu ni, bukan mampu. Biasa orang tengok mampu tengok bank tak? Aset juga. Aset sebenarnya, tengok aset. Harta lah. Dr. Masih kata jual handset. Kita nampak harta tu ada dalam bank, ada dalam haji tak? Dia kata lagu tu, dia kata jual belakang-belakang kita punya tu, jumlahkan. Makna kalau cukup untuk ke sana, dikira mampu juga. Tinggal lagi dipilih oleh tambah haji atau tak tu je. Barang siapa yang ingkar, ni mana ingkar, mana mengingkari kewajipan. Mengingkari kewajipan akan mengerjakan haji. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah Maha kaya atas segala alam. Ini makna ni konteks akidah kan. Kul, katakanlah, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab terdahulu. 5. Mengapa kamu ingkar dengan ayat-ayat Allah? Dia sebenarnya kalau nak ambil ibrah, bila mereka mengada-adakan Taurah, mereka adalah orang yang ada kitab Taurah, ada kitab Injil. Taurah ni hak asal madu, Injil hak asal madu. Tapi tambah hak mereka, madu ke racun? Racun. Bila racun, Quran madu ke racun?
Madu. Dia toksik kan? Toksik. Dia macam-macam menolak sebab di diri dia itu racun. Beza dengan ahli kitab yang telus. Abdullah bin Salam. Dia toksik hak racun. Dia ambil sebiji, Taurah kata. Terima pula Taurah kata apa. Maka dia terima Quran. Berjiwa dia suka madu. Kita gitu juga. Kalau dalam diri itu ada racun dah, makna Quran ni tak boleh terima. Sebab ada dah barang tak tepat, tak menepati wahyu ni untuk kita. Dan kita telah ulak-ulak benda tu, hadam ulak-ulak. Kadang-kadang kita ni jadi bertaksub pada benda tu, memang kita tak usah terima hak wahyu kata, nak pakai agak dia. Sama ahli kita. Jadi ceritanya dah ada hak racun kat kita. Jadi racun yang ada. Segala sesuatu yang bercanggah dengan fakta Quran racun. Hak semalam tu. Racun lah tu. Tak cuba cakap sikit. Orang kong kita beritahu, tak betul ni. Cuba. Nak tengok dia terima ke tak? Kita bukan nak menghukum, cuma nak ambil ibrah. Barang duk kat kita racun, memang tak boleh terima madu. Lima takfuru nabi ayat. Mengapa kamu kufur dengan ayat-ayat Allah? Makna ayat-ayat Allah ni yang telah didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal haknya Nabi Muhammad bawa ni serupa hak dulu. Serupa hak Taurah kata, serupa hak Injil kata. Dia kata wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah bersaksi. Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan untuk dibalas, dihukum. Jadi orang yang dalam diri dia ni kosong, tak gagah lagi hak bukan hak yang tak jelas ni. Bila terima hak Quran kata, dia mudah terima. Tapi kalau ada barang tak jelas oleh dia, susah sikit. Kul, katakanlah, ya ahlal kitab. Ini satu ibrah juga. Bila kita ngaji wahyu, kita nak hak wahyu ke hak bukan wahyu? Kita nak hak wahyu. Dia tak ada kita tak ngaji wahyu, tapi kita nak hak wahyu. Tak berlaku gitu. Kita tak ngaji dah, tapi kita nak hak wahyu kata kita terima. Tak berlaku. Biasa dia tolak. Bila dia toksik, dia nak orang tak boleh juga. Dia toksik, dia nak orang jangan juga. Kan? Dia tak terima dah, dia nak orang jangan terima. Biasalah kaedah lagu tu. Kita tak terima, nak terima, tak ada lagu tu. Bila dia tak terima, dia akan pengaruh orang jangan terima. Bayangkan kalau benda tu Quran. Katakanlah, ya ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillah. Mengapa kamu menghalang orang dari jalan Allah? Dia panggil apa ni istilah? Kaca daun. Kaca daun. Kaca daun kepada orang yang nak beriman. Apa yang wahyu telah sampaikan, tetapkan. Fakta. Hak wahyu kata lagu ni. Mu nak hak lagu lain, hak lagumu. Padahal hak lagumu tu bercanggah hak wahyu. Jadi nak hak lagumu, tak terima hak lagu wahyu ni, dipanggil tabghunaha iwaja. Kamu menghendakinya bengkok. Kamu menghendakinya bengkok. Agama ni mesti lagu wahyu. Kan? Lagu wahyu. Apa wahyu kata tu agama lah. Tapi bila kita nak agama lagu kita, tak say lagu wahyu ni, nak lagu kita, nak seperti kita, seperti yang kita nak ni. Padahal seperti kita nak ni bercanggah hak wahyu nak. Nak seperti kita juga, walaupun bercanggah wahyu nak ni dipanggil tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Padahal kamu menyaksikan bahawa hak yang mu nak ni bercanggah dengan hak wahyu nak.
Jadi setiap yang bercanggah dengan wahyu nak ni ada balasan yang menanti. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Allah itu bersifat lalai terhadap apa yang kamu lakukan untuk dibalas. Bila turun Quran, bila Allah lantik Nabi Muhammad SAW, apa-apa yang kita terdahulu ini telah terbatal. Tak boleh nak amal dah. Jadi, dan bandingan Quran yang kita terdahulu ni, Quran lah pada sempurna sekali. Sebab apa-apa yang ada pada kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, Quran dia buat 4 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Jadi tiga-tiga Taurat, Injil, Zabur ni ada pada bab 1, bab 2, bab 3 Quran. Bab 4 tak ada pada kitab terdahulu, Quran saja ada. Bab 4 akhirat ni yang lebih sempurna ni Quran hurah lebih. Jadi kalau Quran hurah lebih, apa yang ada pada kitab terdahulu ni ada dalam kitab Quran dah. Siapa yang kena ngaji dengan siapa? Dia kena ngaji dengan kita. Dia kena taat apa yang kita bawa, bukan kita taat pada apa yang mereka bawa. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jika tuti'u, kamu mengikuti, taat, ikut, fariqah, segolongan, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberi kitab. Kesannya yaruddukum, mereka akan mengembalikan kamu. Yaruddukum, mereka akan mengembalikan kamu ba'da imanikum, sesudah iman kamu kepada apa? Kekafiran, kafirin. Ayat seterusnya Allah Nabi tahu, tidak mungkin terjadi orang yang duduk dengan Quran, orang duduk dengan Nabi, tiba-tiba nak tolak Allah, nak tolak Nabi, nak ikut bukan Allah, bukan Nabi. Kecuali kalau dia ni tak bersama Allah, tak bersama Quran, tak bersama hadis Nabi. Itu barangkali berlaku. Wa kaifa takfuruna? Bagaimana mungkin kamu kufur? Wa antum tutla alaikum, pada kamu dibaca ke atas kamu ayatullah, ayat-ayat Allah. Wa fiikum, dan bersama kamu rasulnya. Dalam konteks kita hadis Nabi. Mana kalau kita ni bersama Quran, bersama hadis Nabi ni, kekufuran tak berlaku sebenarnya. Kalau berlaku juga tu, pelik tak? Wa may ya'tasim, barang siapa yang berpegang billah,
dengan Allah, dengan agama Allah, faqad hudiya, maka sesungguhnya dia telah dipandu ke jalan yang lurus, ila siratin mustaqim. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, takutlah kamu kepada Allah. Dalam konteks takut terjebak dengan syirik dan kekufuran. Kat sini. Kenapa dalam konteks tu? Alamat dia haqqa tuqatih. Takut sebenar-benar takut. Bila sebenar-benar takut ni konteks akidah, konteks akidah, iaitu takut terjebak dengan syirik. Apa tu? Takut usaha jangan terjebak dengan syirik dan kekufuran. Jangan ada syirik, jangan ada kufur. Itu makna haqqa tuqatih. Satu lagi ayat, ittaqullah mastata'tum. Takutlah kepada Allah semampu kamu. Itu konteks amalan. Makna jasad kita ni tak kat mana? Dalam konteks syariat, kita kalau tak mampu nak berdiri, kena sembahyang juga, kan? Dia konteks dia. Takat mana kita boleh? Jasad kita tak boleh bangun, kena sembahyang juga. Konteks tak boleh bangun. Itu maksud dia. Jadi konteks amalan, makna takwa lagu lain. Sesemampu kamu. Konteks akidah, sesempurna mungkin, makna tak boleh ada syirik, tak ada kufur. Sebenarnya syirik tu bawah kufur. Kufur ni besar, tajuk dia. Salah satu syirik. Wala tamutunna, dan janganlah kau mati. Boleh tak kita halang kita mati? Cikgu jangan mati, cikgu. Boleh tak? Hak ni, jangan biarkan kamu mati, bukan jangan mati. Biarkan. Jadi kalau jangan mati ni tak boleh. Janganlah kau mati. Mana boleh? Jangan biarkan kau mati nanti. Mati melainkan berkeadaan kamu muslimun, muwahhidun. Ini boleh hati kan? Mana jangan biar mati, jangan kadang-kadang kita syirik. Biar kita mati tauhid. Ini boleh hati. Ini yang dimaksudkan. Kalau kata jangan kau mati, tak boleh. Siapa boleh elak mati? Kalau kata mati. Jadi wala tamutun ni bukan makna mati, makna Jangan biarkan mati melainkan berkeadaan muslimun, yakni muwahhidun. Jadi nak menunaikan hasrat ni, sebab itulah Allah lanjutkan dengan ayat wa'tasimu bihablillah jami'an. Hablillah ni Quran. Hablun ni Quran. Bukan bangsa ni. Bukan bangsa. Quran. Sebab Quran ni sifat dia menyatukan. Jadi jangan mati berkadang syirik. Arahan tak? Macam mana tunai arahan tu? Mengaji makna. Kalau tak ngaji makna, tak boleh tunai arahan tu. Tahu dah Allah tu jangan mati dengan syirik. Nak buat lagu mana? Kena mengaji. Jadi berpeganglah kamu wa'tasimu bihablillah. Makna hablillah ni makna dia Quran. Semuanya. Quran ni kena terima belaka. Quran ni kena terima belaka. Wala tafarraqu. Jangan ada perbezaan dalam kepahaman Quran. Maknanya jangan ada perbezaan. Asal jangan ada. Hak benda-benda asal jangan. Wala tafarraqu. Sebab Quran ni konteks akidah. Maknanya siapa yang mengaji Quran, kalau semua orang bukan mengaji Quran belaka, kalau semua bukan mengaji Quran belaka, tak ada manusia yang berbeza. Semua satu hati. Allah kata wazkuru ni'matallahi alaikum. Ini konteks sahabat ni telah diprovokasi oleh
orang Yahudi menyebabkan hampir-hampir berlaku perbalahan. Turun ayat ni kan. Wazkuru ni'matullahi alaikum. Kamu ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Nikmat kat sini dalam orang kata nikmat istiqlal. Apa dia istiqlal? Pernah siapa pergi pernah masjid Istiqlal? Ha? Ada nama masjid Istiqlal, kamu tahu? Nama masjid tu Masjid Istiqlal. Siapa pernah pergi? Di mana? Ha? Di mana? Jakarta. Masjid terbesar di bagian ada besar je tu, besar lah. Dia masjid tak macam biasa ya, tak macam masjid negara nampak biasa. Tapi yang jadi terkenal tu sebab dia punya besar besar masjid tu. Kan? Macam mereka jalan. Allah lah. Ya. Besar ke tak? Kami kau dekat. Biasa ya. Besar. Dia tak macam kata tapi luasan. Iyalah. Orang masuk jumlah berapa ramai tu. Jadi nikmat Allah ni jiwa istiqlal, jiwa merdeka. Sebab apa? Sebab apa dipanggil istiqlal ni? Kenapa dipanggil istiqlal ni adalah nikmat? Sebab orang yang hidup dia kena ikut orang dalam agama. Tak ada arah. Kena ikut ni. Kan? Mana orang yang dalam agama kena ikut orang. Dia istiqlal ni adalah orang yang dianggap tinggi sebab dia merdeka daripada ikut orang kepada ikut wahyu saja. Jadi sebagai munasabah untuk jadi ikutan. Siapakah orang munasabah jadi ikutan? Ialah orang yang jiwa dah merdeka. Kan kalau kita ni ikut orang tak boleh ikut kita. Betul tak? Jadi kita ni ikut orang ni. Tak boleh contoh. Jadi ikutan tak boleh. Ikutan ni kepada orang yang jiwa dia merdeka. Baru kita boleh ikut dia. Yang Maulana ada jerang dalam daurah ni dengan istilah istiqlal. Jadi kelebihan mengaji Quran ni membina jiwa istiqlal. Quran. Jadi kita ni bila mengaji tahu makna lagu ni, kita nak lagu ni. Patut lantak pergi. Tu istiqlal. Wazkuru ni'matullahi alaikum. Nikmat Allah kata kamu kuntum a'da. Ketika kamu bermusuhan. Arab Madinah ni dia terpaksa tunduk kepada Yahudi. Sebelum datang Quran ni bangsa yang terpaksa tunduk kepada Yahudi. Jadi waktu sebelum Quran turun ni dia bangsa tidak merdeka. Kenapa? Ini ikut Yahudi kata apa? Tu panggil ayat ni makna istiqlal ni makna bila lepas Quran turun ni jiwa dia ikut wahyu. Tidak tunduk mana-mana bangsa. Jadi jiwa yang kena ikut bangsa, tradisi orang lain ni bukan wahyu adalah jiwa yang tidak mereka. Ketika kamu bermusuhan, kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan hati kamu. Dengan apa? Dengan Quran. Quran ni menjinakkan hati manusia, menyatukan hati manusia. Quran ni menyatukan hati manusia. Fa asbahtum bi ni'matihi, dengan nikmatnya ikhwana, saudara. Jadi kalau 10 orang mengaji Quran Melaka, 10 orang ni jiwa dia bersatu. 100 orang jiwa dia bersatu. Kalau semua bukan ngaji Quran Melaka, semua jiwa dia bersatu. Tapi masalahnya bukan semua nak ngaji. Betul tak? Wa kuntum, dan adalah kamu dulu hampir-hampir di jurang neraka. So apa? Ikut, bukan ikut wahyu, ikut orang. Ikut orang. Terpaksa tunduk ke orang. Tak ada arah. Bukan ikut wahyu, ikut orang. Mana ikut orang ni, ikut Yahudi.
Kalau Yahudi ni ikut wahyu tak apa. Yahudi ni dia masalah dia kan suruh lagu ni benda-benda yang tak ada kaitan pun dengan wahyu. Hak tak masa. Kalau kecuali kalau Yahudi ni dia ikut Taurat sungguh-sungguh. Ni dak masalahnya. Alamat dak ni bila Nabi datang tak setuju dengan Nabi. Itu alamat dia. Kalau terima ni alamat dia ni memang asal-asal ikut Taurat dah. Lalu Allah menyelamatkan kamu. Fa'anqadhakum minha. Dengan menurunkan Quran, mengutuskan Nabi. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu lakum. Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya la'allakum tahtadu, agar kamu terpandu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau nak faham makna istiqlal, sebab istiqlal dan nota nak bagi ni dalam nota dalam tu ada, dalam apa tu dalam Telegram pun ada.